السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 41. Muka surat 41 masuk pada tajuk yang baru, faslun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Faslun fit tawakkuli. Faslun fit tawakkuli. Baik, pada malam ini kita masuk topik yang baru, iaitu ini suatu fasal. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ini suatu fasal pada menyatakan tawakal, yakni berserahkan kepada Tuhan Azza wa Jalla. Itu makna tawakal. Tawakal ni kita serah urusan kita kepada Allah. Setelah kita ada usaha dan ikhtiar. Kena kita buat pilihan, kemudian kita usaha. Selesai yang tu, barulah kita serah pada Allah, pada Tuhan. Jadi, kena jadi, itu terserah. Gagal ke, berjaya ke, luluh ke tak luluh, kerja kita buat dulu. Apa-apa yang perlu kita buat, kita buat. Baki lagi kita serah pada Allah. Maka selepas itu, dia panggil kita dapat natijah. Sebelum natijah, kita serah, panggil tawakal. Kita harap serah pada Tuhan 100%. Bila mana dapat natijah keputusan, pada waktu itu hendaklah kita redha. Terima dengan berlapang dada. Baik, jadi setelah kita belajar cara-caranya, adab-adabnya, maka masuklah kita pada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kemudian tak dapat tidak, mesti. Tak dapat tidak di mana? Mesti. Bagi penuntut ilmu itu daripada tawakal pada menuntuti ilmu itu. Kita sebagai penuntut ilmu tak kira tua ke muda ke baru ke lama ke. Kita belajar ni, kemudian kita serah pada Allah.
Tuhan nak bagi ilmu, kau tak nak bagi ilmu, yang tu serah. Kerja kita belajar. Kerja kita bersungguh. Kerja kita istiqamah. Semua tuntutan itu penuh keikhlasan. Tu kita. Kemudian kita pun serahlah kepada Allah. Mesti pada setiap penuntut ilmu. Dan tiada cita-cita ia penuntut ilmu. Cita-cita ia penuntut ilmu. Tulis ia tu penuntut ilmu. Pada pekerjaan rezeki dan tiada mengendala ia akan hatinya. Itu dia. Akan hatinya dengan demikian itu. Maknanya jangan menyebukkan hati kita, jangan bimbanglah. Tiada mengendala ni, jangan bimbang. Ia penuntut ilmu, akan hatinya hati penuntut ilmu. Dengan demikian itu, dengan demikian urusan rezeki. Demikian itu tu urusan rezeki. Dalam bab rezeki ni jangan bimbang. Adalah rezeki Tuhan akan beri pada kita. Yang penting kita ada usaha, ada ikhtiar, ada tawakal. Riwayat oleh Abu Hanifah. Diriwayat oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, daripada Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi. Imam Abu Hanifah ambil daripada Syekh Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi. Ia Abdullah, seorang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni seorang sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah mengaji dengan dia. Mana tok guru Imam Abu Hanifah ni seorang sahabat. Jadi apa yang disebut oleh sahabat kepada Imam Abu Hanifah? Ini dia. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqqaha. Dia ambil daripada sahabat Rasulullah. Siapa yang berkata? Abdullah tu berkata, man tafaqqaha. Itu dibagi. Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasibu. Sekali lagi, man tafaqqaha, tulis bagi, man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasibu. Kalau boleh hafal ni, menjadi azimat bagi kita seorang penuntut ilmu. Man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasibu. Siapa tulisan cantik kha ni, tulis kha ni, tulis kalam Abdullah bin Al-Hasan. Tulis dekat tak kat dinding kita. Sebagai perangsang kita belajar. Supaya kita ni jangan rasa keluh kesah dalam bab rezeki hidup kita sebagai penuntut ilmu. Apa makna dia? Artinya siapa-siapa yang menuntuti faham. Menuntuti faham ia siapa-siapa
pada agama Allah Ta'ala, nescaya memadai akan dia, akan siapa-siapa oleh Allah Ta'ala. Mana memadai, mana mencukupi. Mencukup, maksud memadai tu mana mencukupi. Mencukupi ataupun menjamin. Lagi sedapnya menjamin. Kafahullah mana menjamin akan dia, akan siapa-siapa oleh Allah Ta'ala akan cita-citanya. Menjamin, menunaikan, memadai, mencukupi oleh Allah Ta'ala akan cita-citanya, cita-cita siapa-siapa tadi, dan rezekinya, rezeki siapa-siapa, daripada sekira-kira tiada berkehendak ia siapa-siapa. Mana apa? Tiada berkehendak ia, mana tidak disangka-sangka. Tulis di situ, tidak disangka-sangka. Daripada sekiranya tiada berkehendak ia, mana tiada disangka-sangka. Baru yang pentingnya kita ni belajar, mengaji bersungguh-sungguh. Rezeki ni adalah Tuhan hantar. Adalah sebab musabab dia nak menyampaikan kepada kita rezeki. Kenapa? Kerana kita buat kerja Tuhan suruh. Menuntut ilmu ni Tuhan suruh. Kemudian rezeki macam mana pula? Bila mana kita menuntut ilmu ni, tak sempatlah nak cari rezeki, nak bekerja. Tahulah, yang tu Tuhan buat pandai. Yang penting kita pelajar ni kena bersungguh. Pelajar budak, pelajar remaja, pelajar dewasa, pelajar orang tua. Bila mana kita mula belajar, insya-Allah Tuhan sendiri akan jamin rezeki kita. Akan cukupkan rezeki kita. Akan tunaikan segala cita-cita kita. Lepas tu kalau kita ni ada ilmu, insya-Allah cita-cita kita akan tercapai. Kita nak apa? Tuhan akan bagi. Tunggu masa aja. Yang penting kena ada ilmu. Tak ada ilmu, sudah. Kalau Tuhan bagi pun contoh rezeki, kita bimbang rezeki itu tak berkat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu adakah rezeki yang kita cari itu halalkah ataupun haramkah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Untuk mengetahui sama ada halal atau haram, kena ada ilmu. Oh, ni halal, boleh. Yang ni haram, tak boleh. Tapi kalau sekadar untuk mencari halal haram tak peduli, serupa dengan orang kafir. Orang kafir mana ada halal haram? Tak ada. Boleh tak boleh tu ikut logik akal dia. Sekali kalau dia nak, walaupun tak boleh dari sudut agama kita, kalau agama Islam ni tak boleh, tapi dah dia nak, dia ambil juga. Sebab mana dia tahu halal haram? Halal haram tak ada dalam agama selain daripada Islam. Nampak tak? Jadi maknanya rezeki itu memang dia dapat. Kaya, mewah, hidup tu Masya Allah, tak boleh ditandingi. Tapi tak berkat. Buat apa? Tak bertambah baik. Kita nak orang mukmin ni, orang Islam, selain daripada Tuhan bagi rezeki yang banyak, berkat pula. Melalui rezeki itu kita dapat pahala yang banyak, bukan dosa yang banyak. Nak kepada ilmu tu. Semua perkara nak kepada ilmu. Baik dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa berkehendak kepada dunia, maka lazim, mesti dia kena ada ilmu. Siapa yang berkehendak kepada akhirat, juga mesti berilmu. Siapa berkehendak kedua-duanya, ilmu, dunia pun dia mahu, akhirat pun dia mahu, maka lazim, mesti dia kena ada ilmu. Jadi kalau tak ada ilmu ni, terlepas kedua-dua. Dunia pun tak dapat, akhirat pun melepas. Jadi
bagi kita seorang pelajar, orang yang mengaji dengan kuliah, masjid, surau dan sebagainya, untuk kita mendapatkan ilmu, jangan bimbang dalam bab urusan rezeki. Tapi adalah rancang usaha tu kalau kita jenis orang yang mencari nafkah. Bagi kita yang pelajar yang sepenuh masa, jangan bimbang. Belajar bersungguh-sungguh, itu kerja kita. Nama lagi pelajar. Maka kerjanya belajar. Guru ialah mengajar. Kerja guru ni kerja mengajar. Jadi tugas dia mengajar. Pelajar, belajar. Bukan pelajar, main. Guru tak mengajar. Maka tak dapat ilmu. Tu dia. Jadi bab rezeki, bab apa insya-Allah? Ada rezeki, ada. Anda tengok, Imam Abu Hanifah mengambil daripada Abdullah bin Hasan, beliau berkata, "Man tafaqaha fi dinillah, kafahullahu hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasibu." Dia pun tak sangka-sangka, Allah, Tuhan nak bagi rezeki. Mana dia fikir? Tak ada orang fikir. Nak senang kemudian hari ni macam mana? Kita fikir, tak sama. Tuhan bagi lebih lagi. Tuhan bagi hebat lagi. Tuhan angkat martabat darjat kita lebih lagi. Orang lain hak jahil belakang. Hak berilmu ni berada di depan. Dunia pun Tuhan dah tunjuk, akhirat lebih lagi. Akhirat ni para alim ulama dibangkit bersama Nabi-Nabi. Makna duduk sekali dengan Nabi. Lepas Nabi, dia. Orang lain tak boleh duduk sekali. Jauh sikit. Mana orang hak dekat dengan dia ialah para alim ulama. Ini orang paling dekat sekali dengan Nabi-Nabi. Dengan Rasul-Rasul. Lepas tu kita nak dekat kau nak jauh. Mesti kita kata nak dekat. Nak dekat tu lah kena bersungguh. Mengaji biar bersungguh. Jangan main-main. Waktu belajar bersungguh-sungguh. Ya? Bila mana waktu kita ni diberi peluang, panjang umur pula, bekerja dan sebagainya, tu kita hadap bersungguh-sungguh juga. Baik, habis itu. Maknanya jangan bimbang dalam bab rezeki. Tuhan dah jamin. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sebab apa begitu tu? Tuhan jamin tu kerana bahawasanya mereka yang mengenala tu dia. Duduk apa ni? Hati tak tenang. Maknanya runsing. Mereka yang mengenala ia akan hatinya. Mana runsing hati. Ia mereka akan hatinya mereka dengan pekerjaan rezeki daripada makanan dan pakaiannya. Nescaya sedikit sangat mensedia ia mereka bagi menghasilkan yang baik-baik daripada perangai dan mulia-mulianya. Sifat-sifat yang mulia. Dan akan yang tinggi-tinggi daripada pekerjaannya. Jadi maknanya janganlah kita menyebutkan hati kita waktu belajar dengan perkara-perkara bab-bab dunia. Fokus kita dalam menuntut ilmu. Sebab bila mana kita fikir bab rezeki kita, makan kita macam mana, pakaian kita macam mana, nak tinggal macam mana, maka pada waktu itu jiwa kita tidak tenang. Jadi kalau kita nak fikir, nak masuk pula ilmu dalam diri kita, jadi kalut. Bila mana kalut, tak masuk. Duk fikir hak makan, duk fikir pakaian. Habis. Tapi kalau fikir mengaji, belajar, rezeki ni insya-Allah ada. Kita fikir gitu. Insya-Allah kita boleh fokus lebih lagi. Daripada duk bimbang-bimbang, duk runsing-runsing. Tak perlu bimbang, tak perlu runsing, insya-Allah, ya. Jangan bimbang. Takat ni tak pernah lapar lagi kita. Makan kenyang semata. Sedap pula tu. Boleh pilih. Orang lain tu, pelarian Syria, sahabat-sahabat kita di Palestin, negara-negara yang bergolak, Myanmar lah, Allah dahsyat. Duduk musim saji, duduk bawah saji. Musim hujan, dalam banjir, dalam khemah. Teruk lagi. Dalam bab makan minum. Mana kita duduk kat sini, belajar. Makan minum, orang tolong fikir dah. Sampai masa, orang hidam makan je.
Tak sedap boleh besik-besik. Tak sedap ni, sikit kurang masin ke kurang. Boleh besik-besik lagi. Rezeki Tuhan jamin kita orang mengaji ni. Lepas tu kalau orang tu susah sangat hidup dia, berasa payah, pergi mengaji lah. Pergi belajar. Adalah laluan-laluan rezeki yang Tuhan buka. Paling tidak, di kalangan kita, di kalangan jemaah ni, kenal dia. Awak ni baru nampak mukanya. Tinggal di mana? Tinggal sekian tempat kampung sekian, rumah sekian. Akhir sekali orang tanya khabar lah. Oh, ada kita kawan. Orang akan sebut, oh dia tu susah. Bila mana susah, kawan-kawan kita hak jemaah ni, ahli majlis surau ni, Tuhan mungkin campak simpati, akhir sekali mendatangkan rezeki kepada dia. Nampak tak Tuhan susung. Tapi kalau tak mengaji, duduk jahil, duduk sorang tu, siapa nak peduli kita? Tengok Tuhan. Itu sebagai contoh yang kita mudah nampak. Belajar. Tak pandai tak apa, Tuhan tak marah. Pasal apa kamu tak pandai? Tuhan tak marah, Tuhan tak tanya. Tapi Tuhan tanya, kenapa tak belajar? Sudah. Ya, pandai kerja Tuhan, belajar kerja kita. Pasal apa kita duduk kalut kerja Tuhan? Pasal apa aku tak pandai-pandai lagi? Dia nak tanya, awak belajar cakap mana? Sungguh ke tidak? Rajin ke tidak? Cuba rajin. Yang bebar, cerdik. Tapi kalau malah, cerdik, bodoh. Cerdik saja, ilmu tak ada, jadi bodoh. Tapi kalau dia belajar, cepat faham. Kalau dia belajar, cepat ingat. Tapi kalau tak belajar, kosong. Dah kosong, bodoh. Tapi kalau kita ni bebarlah ataupun lambat, tak jenius sangat. Tapi hari belajar tekun kita, Tuhan bagi. Maka hari bertambah cerdik, Akhir sekali, cerdik. 10 tahun dia belajar, berjumpa dengan orang yang 10 tahun tak pernah jumpa, dia akan tengok pelik. Pelik apa? Aku tak sangka budak ni, orang ni, pakcik ni, aku ingat ni bodoh pakcik ni. Tapi hari ni, jadi ustaz. Jadi tok guru, tak sangka sungguh. Pasal apa? Orang cerita dia belajar sungguh 10 tahun lepas. Patut pun saya selepas 10 tahun tak jumpa-jumpa. Patut pun jadi macam ni. Nak buat cerdik lah. Dulu aku tengok budak ni tak boleh pakai. Bodoh lah. Bebar, lembak, luruh benda. Tapi hari ni, Masya Allah ni. Berubah sakan. Jauh daripada 10 tahun yang lepas. Nampak tak? Pasal apa? Belajar. Tapi kalau orang tu cerdik, kita kenal cerdik, tapi jenis malah. 10 tahun jumpa juga. Kita pun tengok, kita fikir, kita pun tergeleng-geleng kepala. Aku tak sangka. Jadi macam ni pakcik ni. Jadi macam ni abang ni. Pasal apa? Dulu aku ingat orang ni ingat-ingat lah. Orang semua cakap, orang ni cerdik ni. Tapi pasal apa hari ni jadi macam ni? Orang berkata, malah. Budak tu dulu tu malah. Lepas tu hari ni, jadilah dia. Kenapa? Kerana malah dia. Pakcik ada gitu tu, kerana malah. Nak baca Quran, Allah, telo. Faham tak telo? Sebut tak betul. Pasal apa? Malah. Tapi kalau kita rajin, lama-lama, telo makin baik. Akhir sekali boleh jadi dia baca tu setanding dengan orang Arab membaca Quran. Pasal apa? 10 tahun dia belajar. Hari-hari, sikit. Boleh pada dia. Tapi kalau dah malah, nak kata apa malah? Makin bodoh. Lepas tu dia buat tindakan bodoh. Orang pula doa, bodoh. Kawan ni pula kata, bodoh. Kena 40 orang kata bodoh sungguh kawan tu. Nampak tak? Tapi kalau kita belajar, kita pun ingat orang tanya, kita boleh jawab. Sebab kita belajar. Bagus awak ni. Mudah-mudahan Tuhan tambah lagi ilmu. Doa, tambah lagi ilmu. Lepas tu kita tolong bantu orang pula, orang doa pula. Mudah-mudahan, mudah belajar. Tuhan bagi taufik, Tuhan bagi istiqamah. Makin baik. Pada waktu itu, Masya Allah.
Kita tengok di kalangan kita ni 10 tahun. Sebab 5 tahun ni singkat sangat. Mana-mana pelajar, mana-mana orang belajar bersungguh, kita kata ambil masa 10 tahun. Apa dia belajar sungguh? Kita akan tengok 10 tahun akan datang dia akan jadi tok guru yang besar. Orang alim yang besar. Tapi syarat bersungguh-sungguh. Bersungguh apa? Bersungguh belajar. Bukan bersungguh makan tidur. Kita makan ni bersungguh kalau berebut je. Berebut makan, masya-Allah, sedap. Tambah-tambah anak-anak ni lah. Duduk tengah makan ni, pantang ada sedap ni. Makan sedap, banyak makan tak. Bukan bersungguh hak tu bersungguh juga. Bersungguh belajar. Insya-Allah. Ustaz akan tengok 10 tahun lagi kalau panjang umur lah. Kalau Ustaz panjang umur, awak panjang umur. Di kalangan kita kalau belajar ni rajin bersungguh 10 tahun lagi, jadi ustaz belaka dah. Kita pula jadi ustaz. Di samping kita tambah lagi ilmu kita, kita pula share ilmu kita dengan orang lain. Minta orang bawah kita pula biar bersungguh pula untuk mengganti kesenambungan generasi orang-orang yang berilmu. Itu tugas kita tu. Sekarang ni kita mengaji, belajar. Sikit lagi mengajar pula. Kena niat gitu. Dalam hati kita belajar ni, aku niat nak jadi ulama yang besar. Niat dalam hati kita ni, ya Allah, berilah aku ni ilmu yang banyak. Aku nak jadi ulama yang hebat. 10 tahun, 20 tahun akan datang, aku nak jadi ulama yang hebat. InsyaAllah barulah kita bergerak ke arah itu. Tapi kalau kita nak jadi apa? Tak tahu. Sudah. Tak tahu tu pening itu. Mesti ada tujuan kita. Nak jadi apa? Nak jadi ulama apa? Ulama dalam bidang fiqh, ulama dalam bidang qiraat, ulama dalam bidang usuluddin, ulama dalam bidang hadis, ulama dalam bidang tafsir. Target kita nak jadi ulama orang macam mana? Bukan orang letak tu. Saya tak mahu, Ustaz. Tapi ayah saya paksa. Saya sendiri tak mahu. Yang ni tak menjadi. Habis masa. Rugilah. Jadi mana kita kena tahu target. Lepas tu semua kena main peranan. Ibu bapa kena main peranan. Guru-guru kena main peranan. Persekitaran juga perlu kepada peranan. Yang paling penting, kita sendiri sebagai orang yang menuntut ilmu pelajar ini, talibul ilmi, mesti bersungguh lebih daripada orang lain. InsyaAllah kita pun tawakal kepada Allah. 10 tahun, 20 tahun akan datang, InsyaAllah kita akan menjadi ulama-ulama al-amilin, ulama rabbaniyin, yang beramal dengan ilmu ini dan menyebarkan ilmu ini di mana sahaja kita berada. InsyaAllah. Itu dia. Ya? Kita nak begitu. Kita tak nak lekeh-lekeh, tak mahu. Kita nak hak sungguh-sungguh. Habis itu. Kemudian Tuhan kita kata lagi, dikatakan kepada itu orang. Mana ada orang kata, tinggal oleh kamu dalam bentuk syair, tinggal kamu akan baik-baik perangai. Jangan musafir kerana menuntutnya. Dan duduk kamu kerana engkau yang permakan dan yang permakinya. Apa maksud dia? Tak berapa nak faham tu. Sebab dia kalam syair, rekah. Maksudnya tinggal olehmu akan yang baik-baik daripada perangai dan kemuliaannya. Dan jangan engkau berpindah dan musafir ke mana-mana negeri. Kalau kita duduk tempat yang baik dah, tempat orang elok dah, duduk situ. Jangan duduk berpindah ganda. Kita sekarang tu gitulah penyakitnya. Bunyi sana baik, pindah sana. Bunyi sana baik pula, pindah sana. Baik tak baik tu tempat tu bagus dah. Kita tu kena istiqamah. Akhir sekali habis masa begitu je. Pindah tak sempat belajar elok, pindah pula. Lepas pindah. Habis masa. Ilmu tak dapat. Berkat pun tak ada. Pasal apa? Guru pun sakit hati. Apa muka 2-3-4 hari, hilang dah. Lepas tu guru terasa hati. Apa budak ni nak main mengaji, kan nak main-main. Seorang. Lepas tu pindah tempat lain pula. Duduk mengaji tak lama, pindah pula. Ustaz kata, mana budak tu pelajar tu? Tak ada Ustaz, balik tak mengaji dah. Pindah mana tahu? Budak apa macam ni nak mengaji? Orang duduk mengaji elok-elok ni pindah. Dua Ustaz terasa hati.
Bila mana guru terasa hati, maka berkat pun mula hilang. Ini kita takut. Kita nak berkat, berkat tak dapat. Kenapa? Karena kita menyakiti hati guru-guru kita. Dengan kita berpindah-pindah, tidak istiqamah daripada satu tempat kepada satu tempat. Jangan main-main. Benda ni akan berkesan dalam hidup kita. Berkat ni amat penting. Ya? Belajar ni kita memang nak belajar banyak. Tapi kalau tak sempat belajar banyak, sikit dah belajar. Tapi berkat ilmu kita, manfaat sangat besar. Tapi kalau berkat tu banyak, maka manfaat selepas ini memberi kepada peluang orang lain manfaat lagi besar. Yang penting, guru kita redha. Kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita belajar melalui kita menjaga adab-adab kita sebagai pelajar dengan guru kita. Khidmat kena banyak. Jangan malah-malah kita mengaji ni kena khidmat pada guru kita, alim ulama. Kena sayang mereka, kena mulia mereka, mentakzimkan mereka. Tu dia. Ini rahsia berkatnya seorang murid apabila dia berkhidmat kepada gurunya dengan tulus ikhlas. Kena rajin khidmat, jangan duk culah. Yang ni selalu Ustaz sebut. Nampak je Ustaz keluar ke apa, pergi tanya. Ustaz ada nak buat apa ke? Kalau boleh tolong, saya tolong. Bukan nampak Ustaz tu, nampak Ustaz duk angkat sampah, duk kutip sampah. Dia lari pula, sembunyi belakang dinding, belakang tiang. Pasal apa? Bimbang kok Ustaz nampak, Ustaz panggil suruh angkat sampah. Yang dia ni tak apa nak rajin dah, lari. Pas nak berkat macam mana? Lari. Jadi kita ni khidmat. Sebab sahabat ni, hebat-hebat tu, ialah sahabat yang paling banyak berkhidmat kepada Rasulullah, maka ilmu dia pun dapat banyak. Jadi kita duduk dengan guru. Jadi guru ni kadang-kadang ada ilmu-ilmu rahsia dia. Dan dia tak ajar pada semua orang. Dia panggil buah kilah. Buah kilah special yang amalan dia ni kadang-kadang dia tak bagi tahu lagi pada orang. Dia pilih murid-murid tertentu yang mana tengok khidmat banyak, ikhlasnya banyak. Dan orang ni pun nampak harapannya pun masa depan ni hebat. Biasa guru akan ajar ilmu-ilmu tambahan. Yang kadang-kadang mungkin kita tak mengaji dalam kitab tu. Dia akan bagi tahu. Awak amal ayat ni gini untuk kebaikan awak begini. Itu ilmu. Yang tidak dapat melainkan kita dekat, kita rapat dengan guru kita. Sebab itu kita duduk situ, jangan pindah, jangan musafir ke mana-mana negeri. Duduk situ dulu. Kerana menututi akan dia akan perangai ataupun kemuliaan. An-man akhlak tadi. Menututi akan dia nya akhlak ataupun baik perangai. Kita nak belajar budi pekerti guru kita. Ya, kita tengok guru kita belajar daripada guru kita. Kita tengok guru kita rajin, kita pun belajar, biar kita pun jadi rajin. Kita nampak guru kita suka bantu orang, kita pun ambil perangai guru kita pun suka bantu orang. Kita nampak guru kita ni seorang yang pemurah, maka kita ambil sifat pemurah kita, guru kita tu pakai pada kita juga menjadi seorang pemurah kepada rakan-rakan kita. Kita tengok guru kita rajin bantu, suka tolong orang, ringan tulang, maka kita ambil sikap sifat guru kita itu pakai pada kita. Jangan berkira kalau kita nak tolong orang, kita tolong. Tu dia, kita belajar. Mana bukan sekadar kita belajar daripada kitab, tapi kita belajar daripada ahwal guru itu. Keadaan kelakuan guru itu. Ya. Orang mengaji dengan Imam Ahmad ribu-ribu orang pergi mengaji. Beribu-ribu anak murid Imam Ahmad. Yang mengaji bawa kitab tak ramai. Bawa kitab tak ramai. Tapi yang mengaji nak tengok akhlak Imam Ahmad, nak ambil perangai, sikap dia, sifat dia. Itu, waktu hak ramai. Jadi boleh jadi Jumaah kita pun gitu juga. Hak tu juga ambil, dia tak ambil hak kitab. Dia kan ambil mari kitab pun tak bawa dikir, pun nak ambil hak perangai ahwal guru ya. Baru tengok ramah tak bawa kitab. Tu dia. Pasal apa? Dengar cerita Imam Ahmad lu, anak murid dia tu ramai tak bawa kitab. Ustaz mengajak bawa kitab ni sikit je. Itulah biar dia lah. Kita ni maknanya kita nak ambil ilmu. Jadi maknanya apa tu? Kita jangan beralih, berpindah daripada satu madrasah, satu sekolah, satu pondok ke satu pondok, satu madrasah pada satu madrasah, melainkan kita ambil dahulu daripada guru-guru yang berada di situ. Sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya kita pakaikan pada diri kita. Dan duduk olehmu dan berhenti olehmu daripada menyerunya, kerana
bahawasanya engkau seorang yang sangat perauk dan permakan dan sangat memaki-maki dan terkenala bagi menghasilkan dianya kan baik-baik. Maknanya berhenti. Berhenti daripada buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Maknanya kalau kita ni suka makan, kurang sikit. Kalau kita suka minum, kurang sikit. Kalau kita suka cakap hal-hal orang, kurang. Kalau boleh berhenti terus. Mana perikat perbuatan, kurang. Kenapa? Kalau kita duk ikut perangai kita begitu, maka akhlak kita tak berubah. Tak jadi baik. Dah makan banyak, tidur banyak, rehat banyak, cakap banyak. Apa baik mana? Tak ada baik. Tapi kalau kita cakap ni perlu. Tolong orang banyak. Maka itu bermulalah kita ni, akhlak kita, sikap kita, perangai kita, makin hari makin baik. Makin hari makin baik. Maka bagaimanakah mudah bagi engkau menghasilkan yang baik-baik daripada perangai dan mengusaha akan perangai-perangai yang baik. Jadi kalau itulah sikap kita, itulah akhlak kita, perangai kita masa kita belajar, mana mungkin kita akan menjadi seorang pelajar yang baik. Satu masa kita akan menjadi seorang guru yang baik, yang akan membimbing umat ini, yang akan mentarbiah. Kalau kita sendiri masa belajar pun gitu-gitu je. Tak sungguh, acuh tak acuh, khidmatnya malah, berat tulang. Yang kita rajin tadi ya, makan, minum, rehat. Tu memang rajin. Tak suruh pun tak apa. Jadi kita sebagai seorang yang mengaji, belajar, kita pakailah akhlak-akhlak yang baik. InsyaAllah. Ya, kalau tidak, kita tak akan dapat akhlak-akhlak yang mulia seumpama itu. Umpama diajar oleh guru kita, umpamalah kalau kita makan dalam hidangan sekali dengan ustaz, contoh tak? Kita makan dengan ayah kita, ke mak kita, ke pakcik kita, ke atuk kita. Ada orang yang berusaha daripada kita. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, jangan kita makan dulu, melainkan kita tengok pakcik tu ambil dulu. Kita suruh dulu lah. Cik ambil dulu. Dia kata ambil dulu lah, anak ambil dulu lah. Cik ambil dulu lah, kita nak berkat ni orang tua ni. Nak berkat orang tua dulu. Orang lama dahulu. Tu hadap kita. Kita jangan ambil lauk lagi. Melainkan ayah kita tu dah mula cedok lauk dulu. Kita makan. Bukan kata kita tak boleh nak ambil dulu. Bukan. Tapi akhlak dan adab. Kita tak makan. Kita tak mula bercakap, tak mula bersembah. Melainkan ada orang yang lebih tua dan berusia. Bahkan kalau ada guru bercakap dulu. Barulah ada perlu kita nak tanya. Kata jangan kita mula dulu. Ini panggil akhlak. Dalam majlis yang besar-besar, jangan kita cakap banyak. Kita hanya sebagai seorang mendengar, memerhati. Kalau nak tanya pun tengok keadaan dan jika perlu. Kata, baik kita ambil pendekatan, kita dengar. Jangan kita pula lebih. Ini panggil akhlak. Diajar oleh alim ulama kita. Barulah nampak indah, cantik. Sebab tu ini tak ada dalam jiwa kita hari ini. Tak pandang hormat orang. Kenapa? Kerana dia tidak mempelajari cara bagaimana untuk menghormati. Dan ini tak dapat melainkan melalui guru-guru kita. Guru kita nasihat kita. Guru kita tegur kita. Nabi SAW satu ketika, ada satu orang kanak-kanak makan bersama dengan Nabi. Biasalah budak kan. Budak dia bukan macam orang tua. Dia tengok makanan, dia nak ambil. Lepas tu nak ambil tu hak sedap sekali. Hak mana hak sedap? Walaupun jauh pun dia nak ambil hak tu dulu. Walaupun makanan, lauk dah ada depan dia. Tapi nampak hak sedap. Kalau kita hari ni apa dia? Kambing, ayam. Depan kita ni ada ikan. Ikan pula ikan kering. Jadi bila mana ikan kering, takkan kita nak makan ambil ikan kering dulu. Walah, tak ada masalah ambil ikan kering sikit. Sebagai tanda kita makan beradab tu ambil lauk dekat kita. Kebetulan kita duduk tu sebab ikan kering. Orang lain duduk tempat kambing tu orang ambil dah. Tempat ayam tu orang ambil dah. Kita duduknya ada tempat lauk depan tu ikan kering. Kosong. Kita pun duduk itu. Jadi masa waktu kita nak makan tu, ambil ikan kering. Cobek ikan kering tu sikit. Sebagai permulaan. Jangan kita tekam lauk sedap walaupun jauh. Maka Nabi tegur sahabat. Tegur tadi budak ni. Sahabat lah. Budak. Lepas tu ambil ni pula. Kanan, kiri. Kemudian nak makan ni tak kira dah. Doa-doa pun tak baca. Nabi pun ajar. Nak ceritanya Nabi ajar ni. Nabi kata apa? Ambil yang paling dekat,
Makan dengan tangan kanan, sebelum makan baca bismillah. Melekat, dan hadis itulah kita belajar. Itu dia. Makan ambil hak dekat dulu. Sebab tu kalau kita pak kenduri, kalau hak jenis hidang tak. Hak jenis hidang ada tempat tu dia hidang. Kalau kampung-kampung ada lagi, tapi sekarang tu buffet semua dah ambil tak. Kalau hidang tu kalau nak duduk, tengok dulu. Lauk ayam tu kat mana? Pergi duduk kat situ. Itu dia. Jangan duduk main. Duduk, kira duduk je kita. Jadi duduk tu kebetulan kalau ikan kering tak apa lagi. Kalau cabai. Lepas kita tu, Allah, lada. Waktu makan adabnya, hak dekat dulu. Hak dekat kita lada. Nanya kita. Nak duduk tengok lu pusing. Kambing. Duduk kat kambing tu dulu. Itu dia. Maknanya begitu adab kita. Jadi kalau kita tu nak makan, ayah kita makan dulu, ayah kita tengok kita. Pelik tak? Biasanya ayah kita pun tak kira sangat. Nak makan cedok sendiri-sendiri. Dia cedok ke tak cedok pun tak apa. Balik rumah kali ni, duduk makan satu keluarga atas meja. Kita tak makan lagi. Akhir sekali, ayah kita pun tengok kita. Abah kita tengok kita. Papa tengok kita. Tak apa makan. Ayah ambil dulu. Ambil lah. Tak apa, ayah ambil dulu lah, nak ambil berkat, ayah mula dulu. Dia pun nampak berubah. Nampak tak? Ada perubahan. Ini tidak. Dia makan. Ayah sampai dekat kursi, tinggal kepala je ikan. Penat sungguh. Habis lauk dia belasah, tinggal ayah dia makan kepala ikan. Pasal apa dia makan perhabis dah lauk-lauk. Tak perlu dia ayah. Adab kita jangan. Sebab tu adab sangat besar. Itu ni ya. Kata-kata apa ni, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali kata apa? Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimul yatimu ilmu wal adabu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia kata tidaklah seorang tu yatim dengan sebab mati kedua ibu bapaknya. Kata Sayyidina Ali tak panggil yatim lagi tu. Tapi sebenar hakikat yatim yang sebenar ialah yatim ilmu dan yatim adab. Jadi satu orang manusia, ilmu tak ada, adab tak ada. Inilah yang yatim yang sebenar. Jadi kita tak nak yatim tu. Kita hiaskan diri kita, ilmu dan adab. Akhlak. Hormat orang tua, dahulu ke orang tua. Dia berkat. Berkat benda tak nampak tapi kita boleh rasa. Berkat hidup kita ni. Jadi bagus kita. Seronok, tenang. Apa tak? Kita mula kau orang tua. Utama kau orang yang lebih berusia daripada kita. Ambil, cik ambil mula. Dia haji mula dulu. Ayah mula dulu. Mak mula dulu. Abang dulu. Kakak dulu. Lepas tu, cara makan pula, kalau jenis makan, ke kanan. Maknanya kalau lauk tu, bagi kanan. Walaupun kebetulannya sebelah kiri kita tu ustaz kita. Ustaz dia sebelah kiri. Nampak tak? Kawan kita sebelah kanan. Lauk tu kena passing ke kawan kita dulu. Kanan dulu. Walaupun ustaz sebelah kiri. Jangan pula kita, ustaz dia sebelah kiri kita. Lepas tu, kerana menghormati ustaz kita kan. Dia ustaz. Kita ambil lauk, kita ambil dah. Sedangkan ada orang Jumaat sebelah kanan. Kita pun bagi kat ustaz kita dulu. Adabnya, utamakan sebelah kanan. Walaupun dia ustaz kita. Ini panggil adab. Nak mengaji. Maknanya sunnah gitu. Sahabat Nabi gitu juga. Ada sahabat-sahabat besar ada sebelah kiri. Ada orang biasa sebelah kanan. Bila Nabi passing pada sahabat. Hak lelaki-lelaki, hak biasa-biasa. Bukan hak hebat-hebat. Jadi hak hebat-hebat nampak. Dia ingatkan dia didahulukan oleh Nabi. Tidak. Kenapa? Keadaan posisinya berada di sebelah kiri. Mana dahulukan kanan? Lalu kanan, barulah ke kiri. Jangan main holor kanan, holor kiri. Itu orang tak mengaji. Biarlah orang tak mengaji itu. Mudah-mudahan satu masa kita bagi tahu, dia akan jadi lebih baik. Nak bagi tahu apa? Maknanya kena mengaji. Kalau kita mengaji, semua jadi bagus, cantik. Lauk umpama kita tak. Adab kita ni. Lauk kita. Kita makan. Bila mana kita dah cedok, lauk tu, kambing itu depan kita. Kemudian kita tahu dah kawan kita duduk jauh depan sana. Dia punya nak ambil tu terpaksa kena hulur tangan. Kokok silap air bulan. Terpelengok tangan dia. Jatuh dalam gulai pula. Kita tengok tu. Lepas tu. Kita nak. Sudah kita ambil. Kita hulur. Nampak kawan tu nak. Ambil mangkuk tu. Hulur pada kawan kita. Kawan kita pula. Jangan pula mentang orang hulur tu. Kita cedok mangkuk pada tangan orang pula. Dia pula pegang mangkuk tu. Letak baru cedok. Ini.
Ni kena mengaji, kena belajar. Kalau tak jadi. Bukan duk makan seorang, dia pun tengok orang lain tak ambil, dia orang tak nak makan aku. Bukan orang tak nak makan, jauh. Kawan tu tengok, duk tunggu dia. Kawan tu faham, tak faham. Akhir sekali, perut panas kawan tu. Allah, kambing ni. Lepas, nak habis dah. Tak ulu-ulu. Ayam percik dia makan seorang. Astaghfirullahaladzim. Kawan tu menyesal, dia kata. Maknanya lepas kita ambil, kita tolong passing. Passing pada kawan kita. Tu lauk. Lebih lagi, lauk tu hot special dalam hidangan tu apa dia? Kepala ikan. Kepala kari ikan. Ikan merah. Kepala kambing kalau usap-usap tak. Ada juga kalau tak mengaji, dia makan dia seorang. Kepala kambing ni aku duk tengok dalam YouTube, makan sedap ni. Ni peluang aku ni. Sebiji kepala kambing jadi belasah seorang dia. Jangan begitu. Kita makan, holo pada orang. Itu panggil khidmat. Akhlak kita. Barulah orang nampak bagusnya. Anak siapa dah bagus gini. Nampak tak? Bagus sungguh. Jadi nama kita pun jadi baik, nama kita jadi harum. Kita makan, kawan kita baru makan. Jangan pula kita makan-makan sudah sebab kita makan dulu. Lepas sudah kita basuh tangan, kita pun tinggal. Kawan kita seorang-seorang duduk makan kat situ. Jangan. Menyebabkan dia tu, oleh kerana tak ada orang tinggal belakang dah, akhir sekali dia pun seorang, dia pun rasa malu. Sedangkan perut dia tu tak kenyang lagi. Patut nak tambah sikit lagi. Tapi oleh kerana orang lain dah tinggal belakang, tinggal dia seorang, dia pun terasa dah hati. Aku makan lambat lagi, orang pula kata macam-macam. Makan banyak dah, orang lain dah sudah, kita tak sudah lagi. Macam-macam perasaan kita. Akhir sekali kawan tu pun, oleh kerana malu, dia pun makan sikit. Tak berapa nak kenyang. Kenapa? Kerana kita sudah tinggal dalam majlis itu. Adabnya bagaimana? Bila nampak kawan kita jenis slow sikit makan, maka kita pun kena tunggu dia, ra'i dia. Kita makan perlahan. Walaupun nasi kita dah sikit lah. Kenapa? Bukan kerana kita nak tambah lagi tak. Nak meraihkan kawan kita yang baru mula makan, kok dia malu kalau kita tinggal sudah kita makan. Tapi hari ni akhlak tak ada. Usah kata budak orang tua pun tak reti. Makan dia tinggal belakang. Tinggal kawan tu seorang ahli Jumaat. Tu kata-katain. Lepas tu mari pula seorang tu sindir pula dah. Tak sudah lagi. Kawan tu baru mula makan. Apa nak tuan? Ni nak cerita, kalau tak mengajar orang tua pun tak reti. Tinggal kawan tu seorang. Apa tuan? Gitulah tuan. Jadi maknanya dia ajar pada kita. Sampai begitu sekali. Makan. Kita kata, sudah dah. Tak apa, basuh tangan. Kita kata tak apa, basuh tangan. Lama dah sudah. Tak apa, makan. Kita tunggu, kita teman. Jangan bimbang. Jangan duduk malu-malu pula makan. Tak apa, kita tunggu. Barulah kawan tu semangat makan. Tak malu. Ni kalau tinggal. Macam-macam fikir ni. Lepas tu nak suka, nak bercakap, tak ada. Ini panggil akhlak dan adab. Nampak tak? Lepas tu kalau sebelah kita pula makan. Kalau jenis basuh tangan. Cuba kita raihkan. Tolong basuh tangan dia. Cuhai lah. Bukan kata ambil tangan, tolong basuh tangan. Maknanya kita ambil basuh tangan. Tolong. Lepas tu kita makan akhir, tak apa. Adalah habuan kita. Jangan dibimbang. Bukan kata kita tolong basuh tangan orang ni, patut kita makan. Lepas tu orang pun makan habis. Kita sungguh nak basuh tangan orang ni. Tak. Orang akan tengok pula kita. Tu kawan tu basuh tangan orang tu. Maknanya ada rezeki kita. Jangan bimbang. Ini panggil akhlak-akhlak yang perlu kita belajar. Masa kita belajar tuan tu, penuh orang. Lepas tu ada lagi ruang tepi kita tu. Oleh kerana tak ada tempat, ada orang Jumaat nak masuk. Jangan pula kita berkerah, tak bergerak. Bagaimana adab kita? Kita pun bagi ruang. Kesok sikit. Tu handsok kanan, handsok ke kiri. Bagi ruang. Orang pun duduk. Ini dipanggil adab. Tapi kalau kita tak belajar, kita buat kerah itu. Orang minta izin pun, macam nak patung. Walau orang. Penat juga ni. Pasal apa? Siapa suruh mari lambat? Tak, pasal ada ruang kosong lagi. Patut kita meraih. Bila mana kita melapangkan tempat orang, Allah melapangkan pada kita. Ini. Sebab tu nak kena mengaji. Dan kita pun mengaji. Dan mengaji saja tak adil. Dia kena buat benda ni. Kena buat, kena amal. InsyaAllah hidup kita akan berkat. Hidup kita akan bertambah lagi. Kita panggil kebaikan-kebaikan yang lain yang Tuhan bagi, yang kita sendiri pun kadang-kadang tak terfikir perkara itu. Kemudian berkata Syekh Az-Zanudi, berkata seorang laki-laki kepada Mansur Al-Hajjaj, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban kafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta